bukan dari internet tau. Saya ambil dari kitab Arab. Kitab bukan kitab Melayu, kitab Arab. Kitab Arab saya ambil dari tesis pensyarah bahagian tarikh, bahagian sejarah sini. Kalau dia kalau tipulah dia. Dia orang tipu. Tapi tesis tak menipu lah versi. Yang putih itu, tapak Umar bin Abdul Siddiq. Yang satu. Ya. Yang itu nombor 2. Yang dekat dengan Kemeri. Tapi nak jumpa dia tu, boleh tengok dari jauh lah. Sikit. Itu, situ. Orang lelaki saja. Oh. Cari tempat dulu lah. Oh. Duduk depan tu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah Taala kata yang menyentuh tentang satu kelebihan yang sangat besar tentang Masjidil Quba. Dalam banyak-banyak masjid atas dunia ini, tidak ada satu masjid yang selain daripada 3 buah masjid yang besar. Antaranya Masjidil Quba, ada 4 buah masjid yang besar. Antaranya Masjidil Quba, Allah Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya tentang kelebihan-kelebihan sangat besar dalam Masjidil Quba. Bahkan Nabi kita SAW sendiri, Nabi kita bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjidil Quba fasalla fihi salah kana lahu ka'ajri umratin aw kama qala. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kita ni tak ada rumah lah di Madinah ni, kita ada hotel. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 3 rakaat di Masjidil Quba, fasalla fihi salah kana lahu ka'ajri umratin, maka dia mendapat pahala seumpama pahala mengerjakan umrah. Itulah besarnya kelebihan kita bersolat di Masjid Quba. Tidak ada seorang pun yang akan datang ke kota Madinah Al-Munawwarah melainkan dia kena melengkapi beberapa perkara, beberapa tempat kena pergi selain daripada pergi ke Masjid Nabawi. Antaranya kita datang ke Madinah ini, selain daripada kita bersolat di Masjid Nabi Syarif, kita kena juga hadir ke Masjid Quba dan juga menziarahi perkuburan syuhada Uhud. Itu syarat ulama kata diterima amal ibadah yang kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Contohlah kalau kita berada di Pulau Pinang tu, tempat-tempat yang kalau orang kata tak pergi tu kita tak sah lah. Berada di Penang, antaranya Jambatan Penang, antaranya Kopta, contoh Padang Kota. Kita pergi ke Melaka, ada Menara Tamin Sari, contohlah kan. Pergi ke Muar, kena dia punya apa tu, Mi Bandung. Itu saya makan kat Mono punya sedap, kat Muar tu. Dan lain-lain tempat. Begitu jugalah dia tuan-tuan sekalian, kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah maknanya yang bercahaya-cahaya. Walaupun kita tengok rumah dia kiri kanan dengan berdebunya, tuan-tuan sekalian, itu pada pandangan zahir mata kita sahaja. Yang sebenarnya Al-Munawwarah, cahaya yang datang daripada Nabi kita SAW. Kota Madinah Al-Munawwarah ini, kota yang Nabi kita sabdakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah adalah kota yang paling baik sekali untuk umat Islam kalaulah kamu mengetahui tentang kelebihan dan kebesaran kota Madinah Al-Munawwarah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Nabi kita SAW adalah Sayyidul Alamin wa Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk, penghulu sekalian makhluk dan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Nabi kita ni sebaik-baik ciptaan Allah, Allah Ta'ala meletakkan Nabi kita di sebaik-baik tempat dalam dunia. Nabi kita SAW, ketika mana baginda masih kecil, baginda berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi kita berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masjidil Quba merupakan masjid yang pertama yang diasaskan dalam Islam. Masjid yang pertama diasaskan dalam Islam, yang dibina dalam Islam adalah Masjidil Quba. Manakala rumah ibadah, tempat orang melaksanakan ibadah, tetapi belum lagi dinamakan masjid, yang mula-mula sekali dibina oleh umat Islam, yang mula-mula sekali dibina oleh manusia adalah Nabi Allah Ibrahim AS membina Kaabah Al-Musharrafah. Dibinanya Kaabah Al-Musharrafah itu oleh Nabi Allah Ibrahim AS.
Walaupun nanti saya akan ceritakan kepada tuan-tuan sekalian, bukanlah Nabi Ibrahim sebenarnya yang membina Kaabah. Yang membina Kaabah adalah malaikat, kemudian ikuti oleh para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim ni hanya membina semula sahaja. Setelah mana berlaku keruntuhan Kaabah. Kaabah runtuh secara total pada zaman Nabi Allah Nuh AS. Ketika mana berlaku banjir yang besar menenggelamkan Kaabah. Kemudian Nabi Allah Nuh AS bertawaf di keliling Kaabah di atas bahteranya 7 pusingan keliling. Begitulah yang disebut dengan dalam kitab Al-Akhbar Al-Makkah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini tuan-tuan. Kita lihatlah tempat-tempat yang berada di keliling kita. Walaupun mungkin tak secantik dengan masjid, tak secantik dengan rumah kita, tak secantik dengan tempat-tempat lain yang ada di tempat kita, tetapi inilah dia bumi yang Allah Ta'ala telah pilih sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kita sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Masjidil Quba. Nabi kita SAW berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi kita, ada setengah pendapat mengatakan Nabi kita berhijrah pada bulan Safar. Lepas Safar bulan Rabiul Awal. Ada yang pendapat yang lain mengatakan Nabi kita berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Dan ada setengah pendapat yang kuat mengatakan Nabi kita tiba di Quba, tiba di sekitar kawasan Quba pada 12 Rabiul Awal. Ketika mana Nabi kita tiba di kawasan Quba, tuan-tuan sekalian, pada masa itu belum lagi ada Masjid Quba. Nabi kita lah yang membina Masjidil Quba. Ada 4 buah masjid yang dibina oleh para Nabi dalam sejarah Islam, yang dibina oleh tangan-tangan para Nabi sendiri, tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya Masjidil Haram, dibina oleh Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam membina Kaabah Al-Musharrafah. Setelah mana para malaikat membina, runtuh. Kemudian Nabi Allah Adam bina semula. Dan Kaabah Al-Musharrafah juga dibina oleh Nabi Allah Syekh, cucu cicit Nabi Allah Adam AS. Dan kemudian dibina semula oleh Nabi Allah Ibrahim. Inilah dia Kaabah Al-Musharrafah dibina oleh tangan-tangan para Nabi. Yang kedua Masjidin Nabawi Al-Syarif, yang kita sembahyang di dalamnya, yang dibina oleh Nabi kita SAW. Yang seterusnya yang ketiga Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dibina oleh Nabi Allah, siapa? Nabi Allah Daud AS. Nabi Allah Daud membina Masjidil Aqsa, dibantu oleh anaknya. Siapa anak Nabi Daud? Anak Nabi Daud ni famous juga, Nabi Allah Sulaiman AS. Sulaiman bin Daud. Dan yang keempatnya Masjidil Quba, dibina oleh Nabi kita SAW. Sehingga Nabi kita menyatakan dalam satu hadis, barang siapa yang bersolat di keempat-empat buah masjid ini, ataupun salah satu daripada 4 buah masjid ini, diampunkan segala dosa-dosanya. Kita Masjidil Haram kita tak heran, pasal dia Masjidil Haram. Kalau Masjidil Aqsa kita tak heran, tapi Masjidil Quba termasuk dalam antara hadis Nabi kita SAW nyatakan, siapa-siapa yang solat di Masjid Quba diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, Nabi kita SAW berada di kota Madinah Al-Munawwarah sehinggalah baginda wafat. Nabi kita ni tuan-tuan orang Mekah. Nabi kita orang Mekah, ayahnya walaupun asal di Madinah, tetapi datuk nenek moyangnya semua daripada Bani Hashim. Bani Hashim ini asalnya orang Mekah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik, sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemuliaan nasab baginda Nabi kita SAW. Nabi kita SAW yang menjadi kekasih kepada kekasih Tuhan kita, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segenap makhluk untuk menjadi kekasihnya. Sebab itulah ada setengah syair yang mengatakan wa ahsanu min macam mana dia kata? Wa ahsanu ma lam taraqattu aini wa ajmalu. Saya tak ingat syair. Syair Arab tu, dia kata Nabi kita SAW, amboi betapa indahnya Nabi kita SAW diciptakan. Dan begitu indahnya, begitu cantiknya
hal penciptaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah seolah-olah Nabi kita ni diciptakan kama tasya'u, bagaimana yang Nabi kita nak. Tu kerana tidak ada sifat celah sedikit pun pada Nabi kita, tidak ada sifat kekurangan sedikit pun pada Nabi kita. Segala yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya sempurna. Semuanya seolah-olah Nabi kita diciptakan bagaimana yang baginda mahukan. Itulah kemuliaan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.